4 kali Erangel akan dimainkan di map yang kedua pada malam ini. Tapi simple ya cara dia Erangel tu. Harusnya daripada first season dulu nak masuk dalam map tu dia dah boleh wow terbang-terbang lah bagai. Tak, sekarang ni dia tuju Erangel, kau gerak masuk. Cukup saja untuk design ataupun video pendek durasi tak sampai 1 saat ke 2 saat untuk masuk dalam game kita. Tapi penerbangan akan bermula daripada area SMB pergi ke Lipovka. So, penerbangan yang boleh dikatakan sangat-sangat menyusahkan untuk pasukan-pasukan yang turun ke kawasan Jogopol, kawasan hospital, ada area Rozok lagi-lagi di kawasan server ni begitu jauh untuk mereka turuni. Tetapi harapkan mereka akan jumpa jalan cerita untuk pergi ke arah kawasan tersebut. Di mana kalau kita boleh lihatkan ketika ini, satu penerbangan yang tenang saja telah pun ditunjukkan kepada anda. Cup Jumpa Global Championship musim yang kedua tu Liga Timur. Tapi di SMB akan hanya ada satu tim saja akan turun. Novo adalah tim STE. Selain daripada itu, tiada. Semuanya akan pergi ke arah utara. Jimmy dia akan bertemu dengan Duelo, tapi kedua ni tak ada apa-apa. Akan berebut terlebih dahulu, tapi Duelo dia belah. Jimmy pula akan belah juga untuk pergi ke tempat yang lain. Kedua-duanya memilih untuk berpisah. Mereka tidak akan meneruskan lagi percintaan mereka di sini. Lalu nampaknya seperti Jimmy akan bawa order. Ya, sebab Nova mereka nak pergi ke arah Gatka. Dan Reject memang mereka akan mengambil bahagian Ferry Pier dan juga kawasan rumah 12. Pembukaan daripada sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Tapi kenapa untuk Pulau SMB hanya ada satu penghuni saja iaitu Solve Esports sebab The Infinity tak main. Betul. So tidak ada pasukan SMB yang akan turun. Untuk bandar-bandar lain, kita lihatkan Genesis Dogma akan pergi ke Primors dengan ketiadaan 628. So mereka kembali semula ke tempat asal mereka. Kalau tak, Genesis Dogma ni dia orang macam tim Nomad juga. Boleh dikatakan tim Nomad. Mereka waktu Reject tak ada, mereka ambil tempat Reject. Waktu 628 tak ada, mereka ambil tempat 628. Dan semalam juga mereka ambil tempat farm waktu tidak ada pasukan BTR. Tapi Cryptix berlegar-legar di kawasan Quarry, kena berhati-hati sebab dia agak berdekatan dengan pasukan Genesis Dogma. Cryptix tempat tujuan dia adalah utara Jogopol. Untuk FaZe Clan mereka akan mengambil bandar Jogopol dan juga kawasan kontena. Tapi kena berhati-hati sebab Tong Jabau semalam ada mengambil kawasan bandar Jogopol. Tapi berdasarkan apa yang kita lihatkan sebentar tadi daripada terjunan, Tong Jabau mereka ambil bahagian kanan ni. So maksudnya mereka dah tak nak lawan dah dengan FaZe Clan. Dan FaZe Clan dapat satu bandar besar. So maksudnya looting diorang memang meriah kau-kau lah untuk map Erangel ini. Oh ya. FaZe Clan ni memang best untuk dia. Tapi kalau kita lihatkan di area Gatka, Nova memang akan turun kawasan tersebut. Jadi tidak akan ada gangguan daripada Nova terhadap FaZe Clan. Cryptix, satu gerakan juga dilakukan untuk pergi ke kawasan Quarry. Seakan-akan mereka akan lalu saja terlebih dahulu di bahagian belakang ketika ini untuk naik ke kawasan utara kita. Jadi Dingo Xavier akan berada di prison. Kebaikan tim-tim yang akan turun ataupun mendarat di hospital, di Jogopol, di area-area apartment dan sebagainya memang susah. Tetapi beberapa tim akan berada di area-area school, di kawasan Rozok juga kalau kita boleh lihatkan untuk pasukan DE, Dead Ice, MR5 daripada FaZe Clan. Perundangan akan dilakukan terlebih dahulu. Mafia Ninja akan ada untuk pasukan DRS di Yasnaya Poliana. Mafia Ninja, Gilzen dan juga AJ. Kali ini tidak akan ada MS Chonburi. Jadi diorang tidak akan diganggu oleh pasukan tersebut. MS Chonburi selalunya akan ada dengan mereka. Tapi kali ini tidak. Pasukan tersebut tidak akan adanya untuk round kali ini. Di mana kalau kita lihatkan mula daripada RBT ataupun R8T. Rico Infinity Teams yang akan berada di kawasan Severny. Tahan Circle pula akan tarik ke kawasan utara. Team Secret kali mereka berada di area kanan, di area Stalber dan juga Kemeshki. Tidak pasti loot yang diperoleh oleh mereka mencukupi ataupun tidak. Tetapi kita boleh lihatkan tadi mereka akan turun dengan sangat-sangat rawak. Tidak akan berada di satu tempat yang sama saja. Jadi itu mungkin akan memberikan peluang untuk mereka mempunyai loot yang mencukupi. Sekarang Tong Jabau akan bertemu dengan Dingo Xavier. Ya, semalam pun jadi di mana attacker dapatkan Lamborghini. Pada waktu tu dia tabrak, lepas tu dia habiskan Lamborghini dengan satu lagi penabrakan membuatkan D Xavier
sangat-sangat tempang begitu awal sekali untuk Erangel yang mereka bertemu buat kesekian kalinya. Tapi pada waktu ini Lamborghini tidak mahu untuk memanjangkan perkara tersebut. Dia usah-usah aja tengok, oh tak nampak kelibat dan dia terus saja berlalu pergi. Sebab circle tarik ke bahagian atas ni. Dia akan berada antara Severny dan juga kawasan Pochinki. So, majoriti pasukan diorang dah mula gerak dah pergi ke bahagian utara. Yang paling sedap adalah of course pasukan yang berada di bahagian utara iaitu Rico Infinity Team turun di Severny. Juga Team Secret sebenarnya ini adalah peluang mereka lah untuk mendapatkan placement yang lebih mantap, lebih jitu dan lebih padu untuk mereka comeback semula sebab mereka turun di bahagian Stolberg Kameshki. Ya, benar sekali. Tapi lihat kelas CS Marshall. Tu M416 di tekan beliau. Kami segala-galanya, kenderaan terus bertukar. Tong Jabau. Perseorangan Silong. Kita orang panggil dia Long Kita orang macam fikir tu G ke benda Long. Kita panggil dia Long je. Tak bagi dia lonely ke tak. Kita bagi dia long sekarang ni. Mudah sikit untuk kita lihatkan. Tadi ada total damage keseluruhannya Reeds di tempat kelima. Kali ni long akan masuk dengan 1938, Ponzai 2091, Paraboy, Action dan juga Lot akan berada di top 3. Satu benda yang menarik ni, Hazel tak ada dalam top 5 damage. Walaupun 2 kali dia dapat MVP. Mungkin dia lebih kepada MVP. yang macam kira macam DJB dapat chicken dinner, dia paling perform. Tapi dari segi keseluruhan, mungkin dia tidaklah terlalu konsisten berbanding dengan satu lagi rakan sepasukan beliau iaitu Longs yang ada di dalam top 5 untuk total damage. Tapi pada waktu ini, lebih kepada sesi looting, semua pasukan dah pun mengadaptasi, dah pun menyelesaikan apa-apa pertempuran ataupun mungkin dari segi penempatan drop spot yang boleh mereka lakukan dengan apa-apa gandingan kombinasi grouping yang ada. Inilah dia Bigatron Ray Alien. Ada kelibat Yuhai Boy. Tadi mereka dapatkan beberapa mata singkir awal tapi sayanglah mereka mungkin terlupa ataupun mungkin waktu tu mereka sedang memfokuskan kepada kawasan lain menyebabkan BC Swell mudah untuk memancing, mudah untuk menculik dua orang pemain BTR dan akhirnya menyebabkan mereka rata di bahagian luar zon. Tapi di Xavier pada waktu ini nak take fight kan BTR. Oh, Luxi. Gerakan Luxi hampir-hampir untuk mengena damage tapi tembakan tinggal Xavier. Satu pun tidak terkena tadi dan itulah tembakan bangsa berikan daripada Luxi. Akan mendapatkan satu jatuhan. Rebis akan tersungkur jatuh membenarkan Bigatron untuk maju ke hadapan dan itu akan membenarkan mereka untuk dapatkan kill. Yuhai akan pergi ke depan dan akan mula untuk mencari kedudukan paling bersesuaian sekali tetapi sekarang dia akan dapatkan satu kill terlebih dahulu. Untuk Bigatron mereka akan terus mengejar tetapi lawan yang ada di kawasan kanan tetapi sekarang ini kedua-duanya akan mampu untuk meloloskan diri dengan selamat. Kenderaan akan diambil, akan dipilih terlebih dahulu. Dingo Xavier hilang seorang pemain. Sebabkan mereka yang melakukan perkara yang bising tadi. Dia orang yang tembak-tembak dulu tapi dia orang yang kena. Itu satu benda yang sayang lah sebab dia orang yang initiate tembakan tersebut. Tapi malangnya ianya mengakibatkan mereka hilang salah satu manpower mereka yang agak penting juga di awal permainan sebab kita belum lagi sampai 10 minit marker. Kita baru saja 8 minit pada waktu ini. Tapi inilah dia total elimination. Lord masih lagi tak bergerak, masih lagi belum beranjak daripada 17 mata singkir yang dia perolehi pada hari yang pertama. Sebab tadi kita tahu Nigma Galaxy mereka terkeluar awal tanpa sebarang mata. Tapi Scry, inilah dia satu lagi player yang berkualiti tinggi daripada Stalwart Esports. Juga Action ada juga di dalam top 5. Memang sangat-sangat mantap lah daripada Stalwart Esports. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya dulu lah sebenarnya untuk Mongolia, siapa tu Zeus Esports mereka dapatkan pertama kalinya mereka dapatkan slot daripada wildcard. Lepas itu waktu mereka masuk ke peringkat dunia dan mereka perform, season depan tu mereka pasukan-pasukan dari Mongolia dibawa masuk ke dalam PMPL South Asia bersama-sama dengan pasukan dari Nepal, Bangladesh, Algeria dan sebagainya. Tapi pada waktu ini pertempuran sedang berlaku antara Tong Jabau dan juga DRS. Ya betul, Tong Jabau mereka yang langgar kemungkinan ataupun DRS yang langgar kawasan ini. Saya tidak begitu perasan tadi tapi apa pun Manhan seperti dilakukan. Oh, saya tak perasan di bahagian kiri ini dan itu terlalu membenarkan DRS berjaya untuk mempermainkan perasaan mereka. Satu demi satu akan cuba dicari tetapi tetap Tong Jabau akan dapatkan pemain tersebut untuk DRS. Tinggal hanya EG bersorangan saja. Tong Jabau ada lagi dua. Mereka lebih efisien, tembakan mereka lebih baik. Mereka masih lagi di 3 orang pemain yang berdiri. DRS
Pastinya dalam satu situasi yang sangat-sangat sedih, terpaksa untuk menerima hakikat. 3 orang pemain mereka akan hilang juga di dalam pertempuran ini. Mereka untuk Tong Jabau. Tenang-tenang sahaja untuk mereka. 3 kill akan masuk dalam poket. Ya, tengoklah tadi betapa lajunya diorang punya cover fire. Walaupun diorang tak menjagakan, dekat belakang kereta tu ada seorang pemain. Tapi walaupun seorang knockdown, begitu pantas sekali di-trade oleh rakan sepasukan beliau. Tapi Prestigo dijatuhkan oleh Booms. Untuk Rico Infinity, sayang sebenarnya kalau diorang terkeluar awal sebab ini adalah kawasan, boleh dikatakan circle mereka. Macam selalu kalau kita katakan, kalau dekat MYSG kita akan kata Sam 9 Gang punya tempat ni dekat bahagian utara, dekat kawasan-kawasan Severny. Tapi Prestigo nampak gayanya dihabiskan secara langsung oleh Daybot, bermakna tidak ada kelibat pemain yang semalam ada mendapatkan MVP di dalam kejayaan mereka mendapatkan chicken dinner di map Erangel pada pusingan yang ketiga. Ya, betul, tapi Anas. Kita boleh saksikan ketika ini ada 5 bersikit di tekanan beliau. 11 minit sudah perlawanan kita. Circle akan berada di area utara. Zaxi akan mendapatkan Frankie. Oh, itu bermakna Frankie akan terus habis begitu saja. Bigetron. Mereka tidak berhenti sebenarnya mengejar pemain-pemain Dingo sini yang sedang cuba untuk buat onar kepada mereka pada awalnya tadi. 2 akan ada untuk Bigetron daripada point kill. Jadi itu membenarkan mereka untuk menambahkan lagi mata point mereka secara keseluruhannya. Di mana ini merupakan game yang kelima mereka secara keseluruhan. Masih lagi berbaki berapa ni? 5 lagi 3 game untuk mereka mainkan untuk pasukan Bigetron pada hari ini. Tapi lihatkanlah Circle. Betul-betul dia zoom in ke area Severny ni. Di mana kalau kita melihatkan pasukan-pasukan berada di bahagian kanan, Team Secret dah gerak dan BC Swell akan masuk di bahagian belakang mereka. Pasukan ini akan berada di bahagian belakang untuk melihatkan segala-galanya. Tapi pasukan yang berada di pertengahan, kita ada Rico Infinity. Kita ada GDGID yang telah pun bersedia ketika ini. Kita ada Dead Ice, kita ada Tong Jabau. Dan FaZe Clan di bahagian kanan berdekatan dengan kawasan shooting range. Satu posisi yang boleh dikatakan masih lagi selamat jikalau Circle yang seterusnya mula untuk mengecil. Tapi Bigetron, you high boy. Mainkan sekali lagi untuk round kita yang kedua. Ya, 2 mata singkar telah dikumpulkan oleh mereka. Tong Jabau ada 3 sebab tadi lawan dengan DRS. Tapi DRS belum lagi rata sebenarnya. Semua tim masih lagi bermain untuk pusingan kita yang kedua pada waktu ini. Tapi lihatkanlah Hemi, Circle kejap juga. Betul-betul dekat kawasan Severny. Entah kenapa Circle menyukai kawasan bandar. Seperti yang kita lihatkan berlaku di map Miramar tadi. Ianya ditarik ke bahagian Impala. Tapi banyak pertempuran telah pun dilakukan di mana attacker mendapatkan Nichil dan Nichil dihabiskan serta-merta. Malang untuk Genesis Dogma. Yap, Nichil. Dia akan terkena dengan lebih awal tetapi compound Severny ini akan diambil dan kita lihatkan down berjaya pakai Yuhai. Dia langgar Yuhai dulu. Dan sekarang ini Lamborghini bukan Lamborghini. Pemain daripada pasukan BC Swell di bahagian atas sebenarnya yang akan membenarkan atau memberikan tekanan begitu hebat sekali terhadap pasukan Bigetron. Yuhai cuba dibantu tapi FaZe Clan akan bertemu dengan pemain daripada pasukan Rico Infinity. 2 orang pemain mereka terjatuh. 2 pula yang sudah pun bersembunyi di kawasan tersebut. Tapi di bahagian belakang akan ada gangguan pula daripada pasukan Cryptix. Mereka tak boleh nak apa-apa. 2 yang jatuh akan ditinggalkan begitu saja. El Chapo dan juga Marshall memberikan tekanan demi tekanan terhadap Vintores. Boom akan dibaling terlebih dahulu. Ditarik dengan cukup rasa. Kena ke tak kena, begitu orang akan dapat ke pemain-pemain daripada pasukan TWG juga. Di satu kawasan yang berbeza. Begitu banyak sebenarnya pertarungan yang berlaku pada satu waktu yang sama. Ya, terlalu banyak disebabkan oleh pergerakan yang sebenarnya majoriti pasukan nak masuk ke dalam kawasan Severny. Vintores lalu dijatuhkan dengan satu lontaran nade yang begitu baik sekali daripada El Chapo. Cuba untuk menghabiskan pemain daripada pasukan FaZe Clan pada waktu ini. Tapi sedikit tersasar ke bahagian belakang Korpai. Membuatkan FaZe Clan masih lagi ada harapan. Masih lagi boleh kembali semula kepada 2 orang pemain. Revival akan dilakukan oleh Cryptix untuk kembali semula kepada 3 orang pemain. Tapi El Chapo, dia macam lazy boy, kau pandai-pandai lah hidup kan, kau pandai-pandai lah buat hal kau. Tapi malangnya ketah makan yang dilakukan oleh Cryptix pada waktu ini mungkin boleh memakan diri. Nasib baik Marshall. Marshall tu dia dah ready dah. Dia nak gelak. Nak pergi depan. Dia nak pergi depan. Tapi lah, nasib baik ada tingkap. So dia boleh patah balik ke belakang. Tak masalah je tadi dia macam nak panjat dan tingkap tu tapi dia cancel. Boy, aku tak hidup-hidup lagi. Sabar. Jadi memang dia akan hidupkan kawan dia juga. Ramai sangat yang ada dekat kawasan luar tadi. Mengacau mereka, mengganggu mereka. Kesukaran untuk pasukan FaZe Clan juga sebenarnya. Tetapi tu GDGID, mereka tinggal beberapa pemain saja lagi. Satar, dia ada dalam laut tu. Dia ada dalam laut tu. Duduk dalam kenderaan baling bom ke depan. Walaupun dari segi ni kan, fizik macam tak locik, baling bom dah baik. Tetapi ya, tetap
Itu yang terjadi. Vigitron, mereka di bawah. Mereka hidup lagi dengan keempat main. Masih lagi terselamat. Order pula akan cuba untuk melepaskan tembakan serambang dalam asap. Mana tahu rezeki. Aku tertanya-tanya macam Nova, adakah dia jangka bahawa perkara tersebut dilakukan oleh Satar? Maksudnya ada kereta duduk dekat dalam dan daripada dalam air boleh baling net. Sebab saya rasa meta itu tidak dapat untuk kita lihatkan langsung di Liga China. Memang tidak ada perkara-perkara seperti itu, tapi Vintores baru saja meletupkan Lazy Boy. Cryptics dalam keadaan yang berbahaya. Luxi dapatkan Justice. BTR berlawan dengan Bisisual di mana Cryptics, Lazy Boy memang confirm dah hilang. So 2 lawan 2 antara FaZe Clan dan juga Cryptics di bahagian server ni. Malangnya, kawasan kompound yang mereka pegang ini tak ada circle. Diorang kena lintas ke bahagian hadapan yang telah pun dijaga dengan begitu rapi oleh Rico Infinity Team. Ya betul tu, tapi circle yang seterusnya kita lihatkan akan berada betul-betul dalam bandar Severny kita. Dan pasukan yang mempunyai kepakaran untuk bandar Severny ini antara salah satunya adalah Team Secret juga ketika ini yang sedang berada di bahagian kanan. Mereka akan menunggu pasukan-pasukan yang lain untuk masuk dan sekarang ini mereka adalah pasukan yang terakhir sebelum masuk ke dalam belatan kita yang seterusnya. Cuba untuk melakukan perkara yang berbeza sedikit. Untuk pasukan DE, Dead Eyes, Lobster. Satu Scar L di tangan beliau melihatkan bahagian atas bukit 6 untuk Bigetron. Ini adalah satu pusingan yang boleh dikatakan paling terbaik sekali untuk pasukan Bigetron. Kalau mereka mampu untuk terselamat dengan lebih lama. Dan untuk Team Secret, mereka akan langgar DRS. AJ pemain yang terakhir. Dia sedang memegang satu bom tangan. Tetapi sekarang ini kita akan melihatkan ke tempat yang berbeza. AJ keluar terlebih dahulu dari 3 pala. Akan melihatkan diri dia. Oi! AJ! Kau dah nombor kedua. Last player. Tetapi AJ akan tetap mati jua. Cuma dia sempat untuk dapatkan satu. Nasib baik dia terdapat 2. Sakit sebenarnya untuk Team Secret. Ya. Sebab diorang ada 4 orang. AJ hanya berseorangan. Tapi AJ sempat untuk menculik seorang di hadapan 2 lagi rakan sepasukan Kid. Ada satu benda yang sebenarnya Team Secret perlu untuk kemaskan lagi bagi beberapa pusingan berbaki. 3 lagi pusingan yang mereka akan mainkan selepas ini. Satu kelebihan untuk Team Secret adalah mereka akan main full 5 game untuk hari yang kedua. So ada peluang yang begitu banyak untuk mereka mengejar kembali. Walaupun ya kita tahu untuk 4 pusingan yang pertama tidak berpihak kepada mereka. Tapi 4 pusingan yang seterusnya ini harapnya ada sinar untuk Team Secret. Sebab for Rivals Alliance memang boleh dikatakan diorang punya slot tu dah confirm dah. Tapi itulah dia. Balingan Molotov yang agak awkward sebentar tadi. Marshall, satu tembakan card yang tidak cantik. Dengar tadi. Dengar bunyi tembakan card tersebut. Tang kat sebelah telinga kita. Tapi ada tembakan belakang daripada arah lain Corpine. Dia masih lagi mampu untuk bertahan dalam situasi ini. Tapi daripada bahagian bawah, kedudukan si Corpai senang saja dilihat oleh si Dan ketika ini. Kalau dia balik satu bom tangan, ada pembalingan bom tangan. Tapi itu adalah terhadap si Vintores. Dia keluar dengan nyawa sedikit. Setitik saja lagi nyawa yang tinggal. Keluar dalam keadaan tidak begitu baik. Tetapi satu lontaran bom tangan ini dimasak. Terlampau lama dipegang tadi. Terlampau lama dimasak. Dan sekarang ini cubaan sekali lagi Corpai. Sebelah muka dia. Tapi 38% damage saja yang akan berjaya untuk diberikan oleh bom tangan tersebut. Namun kita lihatkan sekarang ini ada satu squad saja yang baru keluar. Masih lagi ada 15 tim yang bertahan dan masih lagi hidup. Dari gambar Corpai tadi tu dia macam awkward sedikit sebab lama dah tak nampak Corpai berambut. Itu satu benda. Second, di dalam gambar tersebut dia tidak memakai kacamata. Tapi apapun, I shot stepping yang cantik terhadap Ryzen. Vintores diambilkan serta-merta oleh Rauf dari Nigma Galaxy. Shots cuba untuk memancing pasukan-pasukan yang berada di bahagian sekeliling. Masih lagi ada 3 orang player. Kali ini Team Secret ada 2 mata singkir. Ini adalah bersamaan sebenarnya dengan jumlah mata yang diorang dah kumpul selama 4 pusingan. Iaitu 2 mata. Betul. Harapnya mereka boleh comeback. Tapi Marshall cantik sekali pengesanan terhadap duelo. Oh ya, sebab daripada observer yang perspektif, kita memang akan nampak smoke tu macam sama-sama. Tapi sebenarnya daripada diorang punya smoke tu masih lagi tebal. Ya, tebal. Memang setebal-tebal segala-gala yang ada untuk dirinya. Tetapi Top tenang sahaja dia melepaskan tembakan. Topcast kembali prone. Nyawanya lebih kurang 30% saja lagi tinggal untuk STE ketika ini. Tapi ada 13 pasukan masih lagi dapat dilihatkan. Kebanyakan pasukan ada 2-3 tim juga yang sedang berlawan di kawasan di sisiran pantai ini. Tetapi Fragboy satu kill terhadap pasukan NJX. Sekarang ini NJX untuk hari yang kedua tidak dapat melihatkan gameplay yang begitu gila untuk pasukan mereka. Tadi mereka keluar awal, kali ini mereka akan ditekan oleh pasukan DE. Dan Circle akan tarik ke kawasan kanan. Pasukan ini yang akan mengganggu mereka, yang akan menjadi penghalang. Tetapi NJX, mereka tak takut.
Mereka akan pergi ke depan, mereka akan melanggar. Satu bom tangan depan muka akan dilemparkan oleh si Hamdi. Dan akan cuba tambah satu. Mantap sekali bom tangan tersebut dengan satu tembakan UMP berterusan. Dan kita boleh lihatkan sekarang ini Dragon Boy akan mendapatkan satu knockdown. Break Boy dapat satu, berbalas satu, break dari berbagai kanan. Tapi bom tangan, baik sekali. Itulah bom tangan daripada Amodi yang awal tadi yang telah dilemparkan. Dan sekarang hanya tinggal seorang saja lagi untuk pasukan DE. Ya, cantik sebenarnya kedudukan Brick membuatkan pasukan Dead Eyes terlalu fokus kepada satu bahagian. Dan pada waktu itu Hamodi sebenarnya telah pun memasak satu grenade. Dengan begitu random menyebabkan dua orang pemain jatuh begitu saja. Dan sekarang ini seorang saja yang tinggal untuk pasukan Dead Eyes, Turul Love. Terpaksa untuk berpatah balik semula ke bahagian belakang. Tapi malangnya Circle tidak berpihak kepada mereka. Daripada bahagian jauh ada gangguan yang diberikan oleh pasukan Rico Infinity. Lord dihabiskan serta-merta oleh Anas. 12 pasukan saya berbaki pada waktu ini. Ini adalah satu lagi tim yang saya sangat-sangat sokong sebab ada Topcast. Ini adalah dia Stalwart Esports. Satu pasukan yang sangat-sangat perform dari segi average ataupun purata mata mereka per pusingan yang dimainkan. The Jumper dapatkan Tomato di satu kawasan yang berbeza. Ya, benar sekali. Tapi kalau kita melihatkan Jumper, dua mata sikit telah berada untuk mereka. Dan nampak ada satu kejatuhan berlaku mungkin daripada jauh. Action. Dia kena melakukan aksi untuk dapatkan kill ketika ini. Tapi Jumper akan mengambil satu lagi knockdown terhadap lawan mereka. Di bahagian atas, top. Tembakan berterusan. Tapi Team Secret, satu demi satu kill telah memasukkan dalam poket untuk pasukan mereka. 10 tim saja lagi akan berbagi ketika ini. Team Secret ini adalah peluang untuk mereka mengumpulkan begitu banyak poin untuk terus naik ke muka serangan pertama jika mereka boleh dapatkan chicken ini dengan kill yang banyak. Walau bagaimanapun Baraboy akan berjaya untuk dapatkan satu demi satu pemain yang berpasukan B Siswal. Itu bermakna mereka akan rata. Dan sekarang ini satu penabrakan akan dilakukan terhadap pasukan Bigitron. Tetapi mereka mengambil satu inisiatif untuk berhenti terlebih dahulu. Ya, malangnya kedudukan yang terlalu low ground untuk Nova dan juga terbuka menyebabkan mereka boleh dipancing daripada pelbagai arah. Dan itulah yang akan berlaku. Dua mata akan masuk ke dalam poket tiga sebenarnya. Untuk tim Secret 4. Saya akan Tok Jabbar dapat sebenarnya pemain terakhir daripada pasukan Nova. Tapi tidak. Semuanya disambung bersih oleh tim Secret. Ini adalah performance yang sangat-sangat mantap daripada tim Secret. Mungkin akan menjadi comeback untuk pasukan dari Malaysia tersebut. Dan sebenarnya itu adalah satu perkara yang dijangkakan sebenarnya. Sebab Circle berada di bahagian utara dan mereka turun di kawasan utara juga. Ya, betul-betul. Tapi Ryzen kepala daripada tadi cuba-cuba untuk dipecahkan. Walau bagaimanapun Lamborghini di bahagian atas. Jumper, dia ada di bahagian bawah tersebut. ST ada di bahagian atas sekarang ini untuk masukkan Stalwart Esports. Kosong lagi untuk dirinya. Tetapi lihatkanlah untuk R8 ataupun Rico Infinity, DE, dia masih lagi akan berunding saja. Tidak akan mengganggu apa yang berlaku di hadapan muka dia. Stone ada di kawasan hadapan. Gerakan yang dilakukan belum lagi dapat dilihatkan. Dua orang pemain berjatuh dijatuhkan terlebih dahulu oleh si Saktor. Sekarang ini action akan dapat dengan satu terhadap pasukan Rico Infinity. Tetapi STE, satu bantuan akan dilakukan oleh Top dan juga action. Ya, revival sebenarnya boleh dilakukan oleh mereka. Tak ada masalah sebab Rico Infinity team pun kena buat reset. Dan mereka ada 3 orang pemain saja. Maka Fidan tak boleh nak terlalu overcommit ke bahagian harapan. Dan pada waktu ini ada lontaran ni yang dilakukan oleh Top menyebabkan Fidan terpaksa untuk membatalkan hasrat beliau untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada pasukan Stalwart Esports. Dan ini akan menyebabkan pasukan Stalwart ini kembali semula kepada 4. Tapi Top dikesan oleh Fidan. Mantap sekali daripada Fidan berjaya untuk menjatuhkan Topcast dekat situ dengan begitu mudah. Sketon dihabiskan oleh Turul Love juga dengan satu lontaran frag grenade di satu kawasan yang lain. Top 6 sekarang ini untuk Team Secret. Ya, betul-betul Laksi. Mereka dilakukan oleh iShot. iShot merupakan satu tembakan rampang ke bahagian kanan. Tak berjaya terdapat sesiapa. Action masih lagi akan mula untuk mengesok Enson naik ke bahagian hadapan. Pelan-lahan mengesok mencari pihak mereka. Memasukkan Rico Infinity. Tetapi dia di bahagian belakang. Dia tunggu saja waktu kemas untuk terdapat sesiapa. Tapi Ryzen akan jatuh. Dia akan jumper. Tembakan dia baik sekali. Tapi jumper nyawa yang sangat-sangat sedikit. Action akan dapatkan lagi satu kill untuk pasukan mereka. 2 telah pun ada untuk mereka. Rico Infinity Anas pemain yang terakhir. Perlawanan secara tiba-tiba. Tinggal 5 buah pasukan sahaja yang tinggal. Ya, 5 buah pasukan dan sebenarnya daripada perspektif tim Secret mereka tidak diganggu oleh pasukan lain. Sebab sekarang ini pertarungan lebih bertumpu ke kawasan sebelah kanan, ke kawasan barat ini di mana Ryzen telah pun dihabiskan oleh Anas. Anas berbaki seorang tapi 9 mata singkat telah pun dikumpulkan oleh pasukan dari Arab Saudi ini. Di mana Anas tinggal berseorangan. Stalwart masih lagi ada 4 di bahagian hadapan. Lontaran net cuba untuk dilakukan UI Boy dijatuhkan oleh Scry. Stalwart memberikan tekanan juga kepada pasukan Bigatron Alien yang berada di bahagian jauh. UI Boy akan dihabiskan. BTR dalam keadaan berbahaya. Rata mereka di tempat yang kelima. Top 4 untuk Secret. Yap, top 4 untuk Secret ketika ini. Mereka masih lagi dalam circle. Tetapi circle yang seterusnya belum lagi dapat dilihatkan secara tiba-tiba. Dia telah pun tutupkan dengan winner-winner chicken dinner prediction di mana sekarang ini
Rico Infinity mempunyai peratusan paling terendah, tetapi circle yang seterusnya akan ada untuk pasukan Tong Jabau. Mereka ada lagi compound untuk pasukan mereka. Saya tak tahu macam mana, tapi selalunya untuk mereka dapatkan Cikadina. Compound pasti ada untuk pasukan ini. Tong Jabau masih lagi akan ada compound tersebut, tetapi STE mereka akan melakukan satu pergerakan dari bahagian atas. Di kiri adalah Rico Infinity. Team Secret akan dilihatkan terlebih dahulu. Siapakah dia akan bakal dikeluarkan dengan lebih awal, dan siapa yang mungkin akan dapatkan winner di sekali ini? Anas. Dia akan cuba untuk diganggu, dia akan cuba untuk dilanggar. Anas bertahan saja bersorangan, tapi dia akan dapatkan dua orang pemain di bahagian arah mukanya mungkin, tetapi malangnya tak boleh bawa apa, dan dia akan keluar juga. Iaitu satu-satunya benda yang boleh dilakukan oleh pasukan Stalwart, iaitu fokus untuk menghabiskan Anas lebih dahulu. Kalau tak, memang diorang akan kena backstab. Tapi malangnya pecahan yang dilakukan oleh mereka menyebabkan 3 orang main daripada pasukan Stalwart telah pun terjatuh pada waktu ini. Tapi Team Secret, cantik third party yang mereka lakukan, jatuhkan satu orang main daripada pasukan Tong Jabau. Inilah peluang untuk mereka mendapatkan yang seterusnya, dan mungkin winner Chicken Dinner. Top dihabiskan oleh Fredo. Satu lagi mata akan masuk ke dalam poket Secret. Mereka main secara santai pada waktu ini. Sebab saya katakan, sebelah kanan mereka memang tidak diganggu, dan sekarang ini peluang untuk mereka membuat satu agresif push ke arah pasukan Tong Jabau. Fredo dihantar ke bahagian hadapan, tapi Fredo tidak overcommit. Ya betul, untuk Fredo masih lagi tenang. Satu tembakan berterusan oleh si Fredo, tapi dia mungkin telah mendedahkan dirinya. Satu lontaran bom akan bahagian hadapan. Simanahan akan cuba untuk pergi ke hadapan, tapi Jumper masih lagi akan cuba dan terus mencuba untuk membaling beberapa biji bom tangan ke bahagian hadapan ketika ini. Attacker akan beri kawasan luar, tapi 4 orang pemain masih lagi ada untuk pasukan Tong Jabau. Mereka bertahan dengan baik, tetapi Skyri dari jauh diganggu pula. Sekarang ini Daresha akan cuba untuk lawankan Skyri dengan satu tembakan rambang ke dalam pemasap tersebut. 2 lawan 4 lawan 3 situasinya, tetapi ST satu demi satu pemain mereka berjaya untuk dilihatkan. Mungkin ini akan diambil kill tersebut oleh pasukan Tong Jabau. Ya, tapi pada waktu ini dua-dua tim memang tengah fokus pada pasukan Stalwart yang akan terkeluar di tempat yang ketiga. Berbagi seorang Zayas Cry cuba untuk bermain berpusing-pusing, tapi long malangnya dimolotofkan oleh attacker. Tim Secret terus maju ke bahagian hadapan, cuba untuk bermain dengan lebih agresif. Fredo mencari bomba free fire di kawasan tingkap tersebut, tapi malangnya satu free net mungkin ataupun letupan daripada gas can menyebabkan Fredo terjatuh. Tapi Jumper dapatkan manhunt. Tim Tong Jabau tinggal 2 orang saja belum dicari oleh tim Secret pada waktu ini. Ashosa buka bahagian kiri, Jumper ada bahagian kanan. Tong Jabau mereka tersangkut. Tim Secret boleh dapatkan Chicken Dinner. Ya betul, tinggal 2 orang pemain sekarang ini. Last player, 2 lagi, 2 lawan 2 di antara tim Secret dan juga Tong Jabau. Satu lontaran bom tangan di bahagian hadapan. Jumper, Kobe, Chicken Dinner untuk tim Secret. Akhirnya setelah begitu lama mereka tunggu, Chicken Dinner ini yang diperlukan oleh pasukan mereka untuk mendapatkan slot untuk pergi ke peringkat seterusnya, dan ini adalah permulaan yang baik untuk tim Secret. 14 mata singkir untuk tim Secret. Mereka membuat satu agresif push terhadap Tong Jabau. Walaupun sebenarnya mereka tinggal 3 orang saja pemain. Itu adalah satu perkara yang ingin kita lihatkan, dan sebenarnya senario hari ini dan juga semalam episod dia berulang. Ya. Semalam round yang pertama tim China dapatkan Chicken Dinner. Hari ini juga sama. Kemudian round yang kedua, semalam Core Rivals Alliance tim dari Malaysia dapatkan winner Chicken Dinner. Hari ini pun sama, tapi daripada satu lagi tim Malaysia, iaitu tim Secret. Seperti ada unsur-unsur aluminium, macam biasalah jarang tidak disertakan dengan unsur-unsur aluminium. Tapi memang disebabkan oleh circle seperti itu adalah kawasan yang tim Secret sangat-sangat mahir, terutama di peringkat Asia Tenggara dan ke atas. Dan pada waktu ini mereka buktikan dengan winner Chicken Dinner, comeback yang terlalu indah. So bayangkan ini, 4 game dia dapat 2 poin je. Ya, Tapi satu game ini terus 30 pasti berjaya di PMGC 3-1.